Saya Cikgu Normi bin Ramli, mengajar fizik di SMKA Sheikh Abdul Malik Kuala Terengganu. Maka hari ini kita menggunakan kaedah pengajaran inquiry, iaitu Inquiry Based Science Education yang berpandu, IBSE, kerana pelajar boleh merangka eksperimen dia sendiri dan mendapat keputusan dia sendiri berdasarkan eksperimen yang telah dijalankan, yang telah dirancang sendiri oleh pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya teruskan, saya nak tanya pengalaman murid-murid ketika zaman kanak-kanak, iaitu pernahkah murid-murid bermain gelembung buih sabun? Syahir, pernah tak? Pernah main, cikgu. Terima kasih. Mengapakah kanak-kanak suka bermain dengan gelembung buih sabun? Saya, cikgu. Kerana gelembung buih berwarna-warni dan menarik perhatian mereka. Bagus. Jadi sebenarnya, tahukah murid-murid kenapa gelembung buih sabun mengeluarkan warna-warni? Jadi inilah yang kita katakan fenomena interference bagi gelombang cahaya. Bagaimana dia boleh berlaku? Kita perhatikan kat sini ilustrasi yang saya lukis saja. Jadi lapisan buih sabun merupakan lapisan yang sangat nipis dalam ukuran nanometer. Sebagaimana pelajar tahu bahawa cahaya putih terdiri daripada 7 warna. Manakala lapisan yang tebal, dia menghasilkan pantulan dalam penuh yang tidak koheren. Maka di sini berlakulah interference memusnah. Dekat situ tidak menghasilkan sebarang warna yang jelas. Jadi dengan 7 warna yang menghasilkan interference, maka sebab itulah kita seronok melihat gelembung itu. Jadi itulah kaitannya apa yang kita nak bincang pada hari ini, interference gelombang cahaya. Untuk memahami interference gelombang cahaya, kita mestilah menganalisis gelombang cahaya. Jadi, bolehkah pelajar ingat kembali apa yang telah kita belajar dulu, iaitu mengenai prinsip superposisi? Ada siapa di kalangan kita yang boleh beritahu saya apa dia interference? Saya, cikgu. Interference ialah superposisi dua gelombang dari dua sumber yang koheren. Okey, bagus. Terima kasih. Itu merupakan syarat untuk berlaku interference, ialah dua gelombang yang koheren. Jadi kalau kita hubung kait kat sini, di sini adalah koheren, di sini juga koheren. Cuma berlaku interference memusnah. Berdasarkan apa yang telah kita bincang sebelum ini, apakah rumus ataupun persamaan bagi interference? Okey, Akilah. Lambda sama dengan AX per D, cikgu. Lambda AX per D. So, apa itu lambda? Saya, cikgu. Lambda ialah panjang gelombang. Okey, lambda panjang gelombang. Apa itu A? Okey. A ialah jarak belahan celah. Okey, D? Jarak antara dua celah dengan skrin. Okey. Jadi berdasarkan corak interference gelombang di sini, kita hari ini antara lain akan mengkaji corak interference. Apabila saya sebut corak interference, sebenarnya merujuk kepada pembalik ubah yang manakah di sana? Syafini, boleh beritahu saya? X sama dengan lambda D per A. So, lambda X sama dengan lambda D per A. Hari ini kita akan belajar beberapa perkara berdasarkan objektif yang telah saya tetapkan hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana nak mentafsir corak interference. Yang kedua, kita akan menentukan hubungan di antara X dengan D, iaitu hubungan di antara jarak pemisahan celah dengan jarak dua celah dengan green.
Jadi apabila kita mengkaji X dengan D, apakah yang terjadi kepada pemboleh-pemboleh ubah yang lain itu? Okey, pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Jadi kita akan jalankan pembelajaran kita hari ini berdasarkan objektif tadi. Berdasarkan kita dah berada dalam kumpulan masing-masing. Jadi saya akan menamakan kumpulan yang sebelah kanan saya ni kumpulan pink. Berdasarkan warna mana kad yang ada atas meja masing-masing. Yang belakang sana kumpulan kuning. Yang sana kumpulan hijau. Yang ini kumpulan biru. Dan yang depan sekali kumpulan merah. Okey, kita akan mula mereka bentuk eksperimen dalam kumpulan masing-masing. Dan harus diingatkan bahawa langkah bagaimana untuk mendapatkan jawapan hasil secara mempertimbangkan kejituan. So, fikirkan dalam kumpulan masing-masing bagaimana nak meningkatkan kejituan eksperimen kita. Dan sila lakarkan di atas manila kad sebelum kita menjalankan eksperimen nanti. Okey, sekarang boleh mulakan perbincangan. Okey, sekarang cikgu nak tengok. Cikgu minta setiap kumpulan sila angkat dan tunjukkan pada cikgu. Okey, kumpulan pink. Okey, terima kasih. Kumpulan kuning. Okey, terima kasih. Kumpulan hijau. Okey, bagus. Seterusnya kumpulan biru. Okey, terima kasih. Dan akhir sekali kumpulan merah. Okey. Pusing untuk rakan-rakan lain melihatnya. Okey, terima kasih. Okey, murid-murid dah perhatikan hasil daripada kumpulan merah tadi. Fikirkan bagaimana kita nak dapatkan kejituan yang lebih baik dengan jadual yang sebegitu. Jadi ketika menjalankan eksperimen nanti, saya minta kumpulan merah sila buat pembetulan dan akhir sekali saya akan melihat catatan data yang betul. Jadi bila dah ada prosedur, boleh seorang tolong jelaskan kepada saya apakah yang akan kita lakukan selepas ini dengan prosedur yang kita dah sediakan itu. Fahmi, boleh jelaskan? Halakan sinar cahaya melalui dua celah ke arah skrin pada jarak tertentu. Okey, terima kasih Fahmi. Dan saya harap kumpulan lain pun sama juga, tahu apa yang nak buat. And bila kita lakukan apa yang disebut tadi oleh Fahmi, maka kita rekodkan data kita pada jadual yang telah kita sediakan tadi. Jadi sekarang kita boleh menjalankan eksperimen, tapi sebelum tu saya akan menentukan jarak bagi setiap kumpulan. Jadi kumpulan merah akan menjalankan eksperimen pada jarak 2 meter. Kumpulan biru pada jarak 4 meter. Kumpulan hijau 6 meter. Kumpulan kuning 8 meter. Manakala kumpulan pink 10 meter. Jadi kita boleh menggunakan ruang di tepi meja masing-masing arah ke belakang untuk jarak yang jauh. Dan mungkin kumpulan merah 2 meter hanya di atas meja pun sudah memadai. Jadi sekarang kita boleh mulakan eksperimen.
hasil dapatan pelajar adalah konkret dan kekal, ditambahkan dengan pengukuhan dan konsep boleh dipahami dengan jelas dan dinyatakan dengan jelas oleh pelajar, dan itulah sebab kita menggunakan kaedah inquiry dan juga pembinaan konsep secara konstruktivisme, dan itu adalah merupakan sains. Okey, untuk meneruskan aktiviti kita pada kali ini, saya minta seorang pelajar untuk mengumpulkan data daripada semua kumpulan. So, saya minta Ashraf sila lengkapkan jadual yang kosong itu. Sila tulis mengikut pembalik ubah yang mana manipulated, yang mana responding. Okey, sekarang kita akan kumpul data bagi kumpulan yang pertama, kumpulan D 2.0 meter. Sila angkat kad. Sila catatkan Ashraf. Okey, terima kasih. Kumpulan yang kedua 4 meter. Terima kasih. Kumpulan yang ketiga 6, kumpulan hijau 6 meter. Kumpulan 8 meter, kumpulan kuning. Darat 10 negatif 3 meter. 2.2. Akhir sekali kumpulan pink. Sila angkat. Saya rasa ada kesilapan dari segi pemindahan titik kat situ. Okey. Tak apa. Dan awak tolong betulkan. 12.0. Okey, terima kasih Ashraf. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ialah sila bincang dalam kumpulan masing-masing untuk menghasilkan graf bagi kita membuat rumusan hubungan di antara X dengan D dalam interference gelombang cahaya ini. Boleh mula melukis graf sekarang. Okey, sila gunakan skala yang sesuai. Bincangkan. Okey, berdasarkan rumusan kita tadi dan menggunakan graf yang kita telah dapat tadi, kita akan dapat menentukan panjang gelombang bagi cahaya merah ini dengan menggunakan graf kita. Jadi berdasarkan graf kita, lambda sama dengan AX per D, graf X lawan D tadi yang kita lukiskan. Okey, X lawan D. Kecerunan graf ini sebenarnya mewakili X per D. Jadi lambda AX per D kat situ, maka lambda ataupun panjang gelombang kita boleh cari dengan A darab dengan kecerunan. Jadi sekarang saya minta setiap kumpulan cuba cari kecerunan daripada graf yang kita dah ada masing-masing. Okey, teruskan mencari kecerunan dan kita akan buat kesimpulan nanti berdasarkan hasil kecerunan masing-masing. Kumpulan ni berapa dapat? 1.5 meter. 1.5 yang awak tulis dekat pasi Y tu apa?
meter. Okey, lepas tu berdarab dengan A. Jadi untuk pengukuran selepas ini kita akan gunakan konsep interference gelombang cahaya ini bagi kita membincangkan pula interference gelombang bunyi. Okey, jadi dengan itu saya sudahi kelas kita ini dengan tasbih kifarah ya. Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Tawassul. Okey, sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini. Jadi saya harap apa yang saya hasilkan hari ini kepada mana-mana pihak yang ingin menggunakannya untuk kita kongsikan bersama pada masa-masa akan datang.